Bismillahirrahmanirrahim. Morning. Assalamualaikum semua. Dah masuk belum? Line ada tak? Saya tak check lah. Salah tekan. Masuk saya tertekan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-puan. Okey, dah 8:30. Siapa yang saya rasa ramai dah pergi kerja time ni. So kita je lah, okay? Waalaikumsalam Alif. Alif tak pergi kerja ke? Morning. Korang share lah, korang dari mana? Macam malam tadi meriah saya tengok suami saya kan. Seronok saya tengok ramai orang yang tonton live. Walaupun suami saya live agak lewat. Kami solat dan makan dulu. Tunggu Food Panda datang. Kita orang try makan bubur dekat mana entah tu. Jam. Bukan jam gila. Jam sangat. Jam gila lah. Jam gila-gila. So kita orang pusing 3 kali ke. Saya kata tak apalah. Kita balik bilik. Kita makanlah apa yang ada. Kalau tak makan pun tak apa-apa deh. Waalaikumsalam Liza. Waalaikumsalam Hajar. Dan suami saya bagi tahu ramai yang tanya saya. Thank you. Korang tunggu saya pukul 9 ni malam tadi. Saya kan sebenarnya kalau malam saya cepat ngantuk lah. Terima kasih Azhar. Azhar. Bagi-bagi dah puji saya. SAJ Yomping. Oh, Yomping. Selalu lalu Yomping tu kalau nak pergi. Lepas tu Pahat pun lalu kejap. Lalu masuk sikit kan. Yomping sebelum belok kanan tu. Kalau nak pergi highway JB. Wajib lalu Yomping. Waalaikumsalam. Chef Rahman Rozi. Dari Melaka. Hai Azra. Wow, dari Pahang. Saya suka lalu Pekan. Pekan Pahang. Saya kalau pergi Terengganu memang saya akan lalu situlah, lalu Mersing dan akan lalu Pekan. Hai Sahyidah Syahib. Betul ke saya sebut nama? From Singapore. Hai Singaporean. Hai Melakarian Hajar. Wow, dari Brunei pun ada. Morning. Meriahnya pagi ni. Seronok saya diet. Malam tadi ada yang daripada mana? Cambodia ke? Ramai orang Islam duduk serata Asia kan? Actually sangat meriah, sangat seronok. Islam menyatukan. Tak tahulah. Saya rasa dia orang yang faham bahasa Melayu lah kan. Suami saya bahasa Melayu semalam live. Pagi-pagi ceria. Ya, ceria lah. Habis nak buat apa kalau tak ceria? Saya seorang-seorang ni. Saya seorang-seorang kat bilik. Tadi saya cakap dengan suami tau. Saya pandai buat ayat dengan suami. Kulai Fornia. Comel. Aku nak tergelak. Langkawi weh. Saya nak pergi Langkawi. Tapi saya tak tahulah bila. Sabah mari. Sabah sangat best. Tempat saya teringat-ingat lobster. Terima kasih banyak. Saya cubalah cantik-cantik sikit kan. Asyik tunjuk muka sakit. Eczema je. Kan, why not sesekala kita tunjuklah muka berbedak sikit. Kuala Terengganu, Puan Norma. Saya tunggu malam tadi. Seri rasa selesa. Thank you Amelia. Kita belum kita borak depan-depan lagi. Tak stop. Saya kalau borak dengan ultimate partner. Memang tak cukup masa lah. Memang dia orang ni pun banyak ilmu. Don't share. Saya sangat suka berborak. Setiap kali saya berborak, saya akan ingat satu tips untuk diri saya. Saya akan dapatkan seberapa banyak ilmu, pelajaran untuk diri saya. Untuk saya gunakan. Untuk anak-anak saya. Untuk family saya. Wah. Hati berbunga-bunga Swaila. Thank you Swaila. Gini kita borak macam tu je lah ni kalau pagi ni. Okay. Sambil-sambil lah Sambil-sambil tadi saya tanya dia, abang tak nak live ke? Abang dah lama tak live kan? Sebenarnya dalam hati aku kan, tolonglah live aku nak rehat. Cik dari Jitra. Wow, Tengku Salawani. Tengku dari Jitra Hi Iris from Selangor. Kelantan pun ada. Farizat. Masya Allah dah lama tak pergi Kelantan. Aku nak pergi Kelantan. Kelantan tempat makan sedap. Tapi saya cakap Andri saya, okay. Saya sebenarnya kalau saya minta suami saya bawa saya pergi Timur, Terengganu, round Kelantan khas untuk makan, suami saya akan bawa. Ada je, dah adakan masa walaupun masa tu dia tengah meeting by Zoom ke apa kan. Ataupun settlekan kerja dulu, non-stop.
Dan dia bawa saya pergi jalan. Tapi saya kata nanti dulu. Saya kena diet dulu. Saya kena berkorban sikit. Nanti saya punya semangat nak kurus sebab saya akan ingat apa tau. Saya ingat apa tau. Okay, Zak. Saya punya kepala otak ni dah penuh nak makan apa tau. Punya lah, saya ni kuat makan. Bukan kuat makan lah. Saya tak kuat makan. Saya suka. Saya sangat suka makan. Baru balik utara Tengku. Dah naik 2 kilo dah Tengku kat utara. Tak larat Tengku. Nanti insyaAllah. Saya sangat cakap saya dah otak saya nak makan kat Terengganu, nak makan kat Kelantan, nak makan dekat kat Kelantan. Saya sangat suka. Kalau ada lagi lah kedai tu, ada lagi. Tak ada kedai kecil je. Dia orang panggil kedai Melo Tongging. Siapa tahu? Siapa orang Kelantan tahu kedai Melo Tongging? Saya tanya suami saya, kenapa nama dia Melo Tongging? Bi tengok dia buat air Melo Ais tu. Dia tongging je tin tu. Oh dahsyat. Betul pakcik tu tongging. Aku cakap, bukan Melo mahal ke? Kat situ saya tak minum Melo Tongging tu lah. Saya bukan favourite Melo. Tapi saya dekat kalau pergi, siapa tahu kedai Melo Tongging? Kalau tahu komen tahu. Kalau tak tahu, tanya orang Kelantan. Saya tak tahu nak terangkan. Dia dekat kedai tu, dia kecil je tapi ramai gila orang. Dia ada, saya sangat suka nasi daging. Ya Allah, nasi daging dia aku nak menangis. Saya try buat tapi saya tak pandai you all. Saya pernah buat tak jadilah. Saya kata memang itu masakan orang yang masak dah berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Hai Sharifah from Pahang. Saya memang kalau ingat Pahang, ingat durian. Saya adalah ratu durian. Dan saya kata, thank you Anissa Bella. Saya cerita pasal nasi daging tu nanti korang boleh pergi. So kita pergi Kelantan ramai-ramai. Nasi lemak wak kentut, betul. Saya belum pernah try lagi walaupun saya duduk dekat dengan Kulai. InsyaAllah saya nak try. Tunggu, Chef, tunggu saya kurus. Chef, jangan sebut nama makan lagi. Dan jangan hantar kek lagi, Chef. Tolong, Chef. Chef, saya hantar kek kat rumah saya. Masya Allah. Selamatlah rumah saya ramai orang. So, saya selalu kongsi-kongsi dengan jiran-jiran tu. Chef, jangan hantar lagi. Tak ada kongsi-kongsi. Jiran-jiran pun nak diet dah sekarang. Chef, ada je kek dah hantar kat aku kan. Sempena tu, sempena ni. Moga Allah mudahkan rezeki Chef dan Puan Ipa. Okay? Dekat Kelantan tu, saya akan wajib pergi. Saya akan susun masa saya. Dia buka pagi-pagi. So, lepas subuh tu, saya akan cari kedai tu. Ramai orang dah dalam pukul 7 dah ramai. 7.30 macam tu. Saya tengoklah kedai tu buka pukul apa. 7.30 lah kot dah ada. Kan? So, dia orang nasi dalam, orang Kelantan, nasi, apa orang panggil lah? Orang Kelantan, tolong saya. Nasi dalam bungkusan kertas. Lepas tu ada nasi air, ada nasi daging, ada nasi ikan, nasi ayam, macam-macam nasi. Ada berapa belas jenis. Saya kata, ya Allah, macam mana orang Kelantan tak gemuk macam ni, makan nasi macam tu. Saya pelik tau, kawan-kawan saya yang Kelantan ramai kurus-kurus. Sedangkan saya tahu orang Kelantan suka manis. Orang Kelantan suka kalau sarapan pagi-pagi tu nasi. Tapi diorang tengok badan comel-comel. Jealous aku. Okay. Stop Kelantan. Tak ada terdengar komen from Kelantan tu. Nampak tak saya punya fikiran makan. Kalau kat Terengganu nasi dagang atas tol. Kalau dekat Kedah, kat Perlis saya dah jatuh cinta pada nasi moi. Ada tak sebutan tu? Moi. Kalau salah sorry lah. Dia nasi air. Wow, from Sempurna. Saya tak pernah sampai. Doakan saya sampai Puan Salbiah. Sempurna cantik kan? Cantik sangat kan? Saya teringin sangat. Sempurna Sabah. Okay, saya nak share sikit. Boleh saya share sikit? Saya kadang-kadang share sikit, kadang share banyak. So, saya seorang ni kan. Suami saya ada meeting. That's why saya teman dia. Kami just lepak sini satu hari je. Dan lepas ni nak terus balik lah. Sebab ada lagi kerja lain nak buat. Nasi daging. Oh, pandai masak sendiri ya Indrawati. Saya tak pandai, saya dah try lah. Tak jadi macam yang nasi daging tu. Saya punya kenangan apa tahu, beli nasi daging. Kita nak balik dari Kelantan jauh kan, nak balik JB, nak balik Johor. So, saya beli banyak-banyak nasi daging tu dan 10 bungkus macam tu, makan dalam kereta. Lepas tu suami saya bawa kereta kan, saya makan, saya suap dia. Saya makan, saya suap dia. Best tak? Romantik tak? Romantik. Nasi daging ialah nasi yang nasi yang romantik. Kalau dimakan dalam kereta. Nasi belauk. Terima kasih banyak Farizat. Ya, nasi belauk. Nasi belauk apa-apalah. Pergilah Kelantan. Siapa yang dah kurus tu pergi Kelantan. Kalau saya dah kurus esok, saya memang sampai. Kalau saya sampai je Kelantan, maksudnya saya dah hilang berat 10 kilo. Krik. Okay, hari ni saya nak share. Tak payahlah tunjuk tangan eczema tu kan. Belum baik pun. Alhamdulillah dah kering. Alhamdulillah. Betul lah kalau kita kalau kita tenang-tenang kan. Dia apa penyakit pun cepat baik. Okay. Macam mana kita nak, apa tajuk saya dah lupa dah. Macam mana
Penang. Yes, Suhaila, insyaAllah. Penang tu kejap je, aku je tu kan. Pergi balik hari je setiap bulan. Nasi kandar, ya saya favourite nasi kandar. Tolonglah, kita sebut pasal makanan Tunggu lepas saya turun 10 kilo Saya baru turun 1 kilo. Nampak tak muka belagak aku turun 1 kilo? Okay, macam nak apa saya punya tajuk hari ni? Tajuk aku dah lupa. Tim, tajuk tim apa? Tim ada tak ni? Tim dah masuk ke belum tu? Kadang aku lagi cepat daripada tim aku. Macam mana nak jaga, macam mana nak buat suami sayang kita. Betul tak tajuk dia? Kan? Ramai daripada sempurna, seronoknya saya. Tokai Kedah. Masya Allah, ni tak pernah dengar nama dia. Tokai Kedah. Nanti saya tanya suami saya. Jom kita pergi Tokai. Tokai ada apa? Bagi tahu sikit Tokai ada apa? Salfar, sorry ya. Inawanti. Kalau Inawanti tu perempuan kan? Puan Salfar, betul tak? Okay. Tokai ada apa? Kalau saya nak ajak suami, saya kena bagi tahu dia ada apa kat sana. Justification. Okay. Sebab musabab. Okay. Syarilawati. Okay. From Kuantan. Saya teruskan boleh? Saya share macam mana saya nak share lah. Apa yang sebenarnya, kalau kita nak buat suami kita sayang, jangan ada niat nak buat suami orang sayang kita. Apa-apa niat buruk tu nanti Allah akan bagi buruk. Cepat atau lambat. Okay, yang saya nak cerita ni tiba. Poin saya tiba je. Yang saya nak cerita ni macam mana kita nak buat suami kita sayang kita. Okay tuan-puan, saya share. Keluarga Kelantan semua nak makan. Betul, Kelantan adalah tempat makan dan tempat saya shopping keropok leko. Keropok leko Terengganu. Kalau Kelantan, tapi ada Kelantan memang ada tempat dia. Tempat dia yang sedap tu ada. Orang Kedah tabah dengan banjir, Masya Allah. Tengah banjir ke Kedah? Nur Asmahan, orang Kedah. Tengah banjir sekarang. Saya balik Kedah itu tak ada apa pula. Agaknya baru-baru hujan. Saya doa tak ada apa yang berlaku dan tak ada sebarang kecederaan, kemalangan. Okay, kita doa sama-sama sebab Kedah dengan kita bukan jauh sangat pun. Malaysia kecil je. So, tak mustahil kalau banjir tu sampai Johor pun. Laksa Johor. Ya, laksa Johor sedap. Jom Singapura. Singapura saya suka makan dekat satu restoran tu lah. Lupa lah. Sedap kat situ. Gelang ke? Tak ingat lah. Okay. Saya yakin. Saya yakin lah apa yang saya cakap ni, apa yang saya buat. Apa yang saya buat ni, apa yang saya nampak. Bila saya buat ni, bila saya jadi macam tu, saya tengok suami saya lebih appreciate saya. Suami saya, dia, kalau saya nak apa-apa, senang nak minta kat dia. Tapi kalau saya sebaliknya, dia pun macam muka dia pun macam stres. Muka dia pun macam tak semangat. Even dia pun tak semangat nak kerja. Kan? Saya yakin. Kenapa suami kita ambil. Sorry lah cik-cik lelaki Hari ni borak cik perempuan. Kalau cik lelaki nak tahu, dengar je lah. Okay? Kenapa suami kita, kenapa cik lelaki minat isteri? Macam itulah. Kenapa suami kita ambil kita, jadikan kita sebagai isteri dia. Kalau nama isteri, kalau awek tu ramai. Tapi kalau isteri tu, itulah seorang. Mudah-mudahan. Amin. Kan? Kenapa suami saya ambil saya sebagai isteri? Sedangkan bila kita tengok diri kita, hai Rahimah, kita jenis gila-gila. Dan kita pun bukanlah yang lemah lembut, lemah gemalai. Itu kan? Bukan. Kita jenis selamba. Macam korang tengok saya. Allah, Sia, Nur Azlina. Saya doakan dapat balik Kelantan. Macam saya rasa diri saya ni orang yang sangat, kalau dulu orang panggil apa? Becok. Becok lalu mulut dia. Tapi itulah diri saya. Saya dah cuba nak diam. Nak macam diam satu hari. Tak boleh lah korang. Memang dah PL kita, pattern kita begini. Kita punya kuota bercakap tu banyak. Tapi tak banyak juga sebenarnya tuan-puan. Betul lah kata suami saya. Bila kita dah bercakap dalam live. Bila kita dah bercakap. Kita macam dengan team. So kuota kita dah habis tau. Kita dah jadi macam diam penat. Macam tu. Sebab tu tadi suami saya kata, kenapa abang bagi be live? Tak nak. Abang lah live. Sebab patutnya abang yang kena live. Ini pagi be live, malam be live. Bukan saya nak berkira. Tak. Langsung tak. Tapi saya yakin ramai student-student follower-follower suami saya rindukan dia. Kan? Nak dengar apa yang dia nak share. So Selamat dia kata, okey lah kalau macam tu abang live. Walaupun malam selalunya saya live. Tapi Selamat. Saya tidur dah. Saya tengoklah sekejap. Saya tengok kejap tu. Saya perasan tu ada orang tanyakan saya kan. Saya just appreciate lah. Saya terharu. Tapi lepas tu mata saya tertutup. Dah tak larat. Saya dah macam gini dah. Saya pukul 9.30 dah macam gini. Semalam saya cerita tadi kan. Dah pergi tempat bubur tu.
saya kata jomlah kita balik, tak apalah. Sampai bilik, suami saya order food panda, order bubur juga. Tapi itulah, bubur dia biasa je kan. Food panda. Lepas tu saya tidur, saya sempat tidur. Sampai masa datang bubur tu, suami saya, babe, bangun, babe. Sebab saya jenis cepat tidur sekarang. So, saya kata, kalau sebab tu saya selalu live pukul 9. Sebab pukul 9 tu, lepas live je tuan-puan, mata saya dah macam gini. Saya dah tidur dan saya akan bangun. Saya banyak diam tapi wife banyak rajin bercakap. Betul, dia sebenarnya kadang-kadang kena, dia tak boleh dua-dua diam. Dan tak boleh dua-dua bercakap banyak. Kan, kalau dua-dua diam, nanti akan jadi macam satu kebosanan. Sebab itulah saya fikir macam ni. Sebab itulah Najib suka pada Izzah. Sebab itulah Najib tu suka kat aku. Sebab aku adalah aku. Dia senang je tuan-puan. Kenapa suami kita ambil kita dulu jadi isteri? Sebab dia sukakan kita punya sikap semula jadi kita. Dia sukakan kita punya, kita adalah kita. Betul tak? Kita memang setiap orang unik. Kan saya dulu pernah share, setiap orang unik. Setiap orang akan rasa bahagia kalau jadi diri dia sendiri. Ada juga pasangan saya tengok, depan belakang suami dia punyalah dia meriah. Kacau-kacau kawan semua kan. Macam perangai dia macam, pas saya tengok macam kenapa lebih-lebih sangat akak ni. Contoh kenapa lebih-lebih sangat akak ni. Tapi saya seronok. Tapi macam, bila ada suami dia dah jadi diam. Dia senyum pun, Saya macam pelik. Rupa-rupanya, lama-lama baru saya tahu, rupa-rupanya suami dia panas baran. Suami dia garang. Suami dia tak boleh, dia salah cakap sikit. Mesti nanti balik kena. Macam tu takut kan? Tapi tuan-puan, macam saya cakap semalam, kalau Allah dah takdirkan kita dapat suami yang suka marah-marah, yang panas baran, bersabarlah banyak-banyak. Hi Norris from Sungai Perak. Bersabarlah banyak-banyak. Ingatlah, akan ada satu masa nanti suami tu dah kurang marah. Suami tu dah macam rasa penatlah nak marah-marah je, penatlah nak marah isteri. Suami tu akan rasa appreciate sebab menghargai isteri yang dah bertahan lama hidup dengan dia. Pernah dulu jiran saya, dia seorang yang panas baran, baik. Orang panas baran ni bukan jahat. Orang panas baran ni dia baik, dia hormat orang, menyantuni masyarakat. Cuma dia kadang-kadang PL dia tu, dia jenis cepat marah. Dan sebenarnya dia bila dia marah tu bukan dia tak menyesal tuan-puan. Saya juga antara ada sikap panas baran sedikit. So saya tahu betapa menyesalnya kita setiap kali kita terlepas marah. Setiap kali kita terikutkan emosi, setiap kali kita terikutkan bisikan syaitan, kita akan rasa macam malu, menyesal. Kenapa macam ni, dah lah buat dekat suami, rasa berdosa. Kan? Orang panas baran saya kira juga begitu. Saya kira suami-suami yang panas baran juga berfikir begitu. Rasa menyesal bila dah marah isteri, bila dah marah anak. Kan? Tapi percaya tuan-puan, mereka ini adalah orang-orang baik. Mereka ini akan ada satu masa nanti, Allah akan beri dia hidayah. Lagi banyak puan doa pada Allah, lagi cepat mudah-mudahan Allah tukarkan suami puan yang panas baran, yang suka marah-marah kepada yang sabar, yang cool. Bukan saya tak pernah dengar. Ada saya pernah dengar, kalau team kan, bos dah lain lah. Bos dah macam ceria, tenang. So maksudnya apa? Sebelum ni dia apa? Sebelum ni dia suka marah-marah, tak boleh salah sikit, cepat melenting. So tim pun takut. Itu baru tim. Belum isteri dia. Isteri dia yang duduk sebantal, yang kena layan makan minum dia, yang kena layan dia di tempat tidur. Tapi asyik kena marah. Fobia tak perempuan? Siapa dapat suami macam tu? Fobia kan? Tapi perempuan, saya doa. Itulah Allah tadi pagi saya dengar suami saya kan dia akan buka, Dr. Azizan kan akan, Ustaz Omar akan share bagi usrah tazkirah setiap pagi 6.30. Dia buat lepas ratib, dia akan bagi kata-kata yang untuk kita jadikan pelajaran. Antara dia sebut ialah Allah memang sangat memberi pahala yang tanpa batas kepada orang-orang sabar. Dan bila kita nak belajar sabar, kita nak makin kuatkan kesabaran kita adalah melalui ujian. Itulah gunanya ujian. Allah akan tambah ujian tu sedikit demi sedikit. Supaya kita makin sabar. Sepatutnya begitu. Kalau kita orang yang insya-Allah lah, orang yang selalu ingat Allah, orang yang jaga solat, orang yang nak jadi orang yang beriman, dia sepatutnya makin tambah ujian, kita punya sabar makin naik. Tambah lagi ujian, sabar makin naik. Ada macam gitu. So, maksudnya kalau korelasi, tahu korelasi. Kalau ada graf tu, ujian bertambah, sabar bertambah. Ada korelasi dia meningkat macam ni. Kan?
dengar bunyi cacing tak kat perut saya. Saya tak makan lagi tau. So, kalau dengar apa-apa bunyi saya lapar, sorry Hi from Tawau, Faiza. So, bila dapat suami yang marah-marah, sabar dulu. InsyaAllah akan datang adalah bahagia dia. Kalau tak kat dunia ni, dekat akhirat esok. Saya doakan. So, macam untuk suami saya ni, suami saya pernah cerita. Dia kata, Bi, atuk abang garang. Arwah baba garang. Pakcik abang garang. Jadi abang dah nampak orang garang ni maksudnya Pandai Baran lah saya cerita. Saya bukan, macam saya cakap tadi, orang Pandai Baran bukan orang jahat. Orang baik-baik pun ada PL tu dan even saya pun ada. Sebab tu saya faham. Dan saya tidak memandang orang Pandai Baran tu adalah orang jahat. Okay? Orang yang Pandai Baran ni adalah ujian Allah dan kalau dia berubah, dia belajar, dia akan jadi lebih cool. Okay, saya pun ke arah tu sekarang. Okay, thank you team yang dok bagi semangat kat saya. Pointer dah makin cool sekarang. Thank you team. Okay, apa saya cerita tadi? Itulah puji lagi diri sendiri. Kan dah lupa. Apa benda aku cerita tadi? Okay, kalau suami saya, dia cakap dengan saya, family dia dah pernah nampak kesan panas baran, kesan garang tu macam mana. Jadi, adik-adik takut, dia pun takut tengok kan. Dia tengok orang keliling pun takut. So dia bertekad, dia tak nak jadi orang yang garang. Dia tak nak jadi orang yang panas baran. Siapa pernah dengar? Ramai, bukan sikit yang cakap dengan saya, Iza, suami Bugis ya. Bugis garang tau Iza. Bugis ni dia panas baran tau. Tapi even orang-orang tua Bugis pun cakap dengan saya kan rapat dengan orang tua-tua kan. Even keluarga belah suami ataupun sahabat-sahabat belah suami yang Bugis juga pun rapat dengan saya. Saya pun jenis dah lama dah berkahwin kan, menantu sulung lagi kan. So rapat dengan saudara mara. Saya senyum je lah. Saya tak ada nak komen apa-apa. Saya kata, oh ya ke? Tu je. Sebab pada saya bukan kira bangsa nak Pandai Baran ni. Bukan kira bangsa Bugis ke Jawa pun ramai yang Pandai Baran. Jawa kau sekali cakap, wui kuat gila. Aku tekan gelak je. Sebab semangat, jauh semangat, okay? So, tak ada kira bangsa, Pandai Baran tak Pandai Baran. Cuma, suami saya, dia cerita, oh betul lah apa yang orang cakap. Bila dia kata atuk dia garang, pakcik garang, arwah baba garang. So, dia sendiri ada potensi untuk garang. Suami saya memang garang, tuan-puan. Kalau tengok muka dia, muka garang. Tetapi, tuan-puan, itulah saya kata, Allah Ta'ala yang, macam ni, kalau orang tanya, apa rahsia kebahagiaan? Saya tak tahu nak jawab apa tuan-puan. Apa rahsia rumah tangga kekal? Contohlah sampai umur 20 tahun, 40 tahun. Pada saya, kita pun orang-orang yang dah sampai 40 tahun perkahwinan pun tak tahu nak cakap rahsia apa. Apa yang saya yakin ialah Allah yang berikan rumah tangga tu kekal. Allah yang bagi rasa bahagia tu. Walaupun ujian sesebuah rumah tangga tu, ya Allah, hanya orang tu yang rasa, hanya pasangan tu yang rasa, hanya Allah yang tahu berat ke tidak ujian tu. Sometimes kita tak boleh cerita ujian kita pada orang lain. Dan yang bagi kita tenang dan bahagia, orang Jawa nampak kasar, betul. Macam akulah, aku orang Jawa. Okay, yang bagi kita tenang dan bahagia dan tetap tabah tu Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Bukan harta benda. Kadang-kadang, waktu saya pernah dengar jugalah, saya tak salahkan orang bila orang kata, alah orang kaya pun tak bahagia. Alah buat apa kaya tapi tak bahagia. Muka saya garang. Betul, saya pun garang. Ajib nampak muka aku garang. Saya garang. Saya awal-awal saya cakap, saya garang. So, alah orang kaya. Kaya je lebih tapi tak bahagia. Saya setuju juga kenyataan tu tuan-puan. Tapi percayalah, macam saya cakap tadi, tak kira bangsa apa, ada yang panas baran. Tak kira kaya ke miskin ke, kalau Allah nak bagi bahagia, bahagialah dia. Kalau Allah nak bagi kita bahagia di sudut mana pun kita, di negeri mana pun kita, di kedudukan apa pun kita, bahagia kita tuan-puan. So macam mana nak raih bahagia tu, macam saya sebutlah, selalu bergantung pada Allah, selalu minta pada Allah. Selalu tak ingat Allah suruh kita buat apa. Termasuk juga dengan pasangan. Allah suruh isteri buat apa. Sebagai isteri, kita kena selalu bagi suami kita sayang kita. Sebab kita isteri dia. Kita ada hak untuk disayangi suami. Orang Kedah lagi kasak. Dia bukan kasak nasuhah. Saya ada adik ipar seorang Kedah. Dia jenis excited. Dia kalau cakap tu semangat kan. Saya tengok kan, adik ipar saya energi tinggi sungguh, saya kata. Saya rasa mungkin pemakanan dekat Kedah mungkin kan, sebab makanan sana best. Dan dia dekat dengan Thailand, makanan sedap-sedap.
Apa tadi? Aku kalau tak makanannya tak lupa dah apa ceritanya. Korang tak naklah baca komen korang, hantar aku komen kok makanan tu. Lupa dah. Tulis. Saya cakap apa tadi? Okay. Allah suruh kita usaha. Macam mana nak bagi suami sayang kita? Kita kena fikirlah. So saya fikir apa tau? Saya yakin macam mana suami saya suka saya dulu sampai dia nak jadikan saya isteri dia. Yelah, dia tak kenal kita. Tapi bila berkawan, akhirnya dia kata nak kita jadi isteri dia. So, perangai itulah yang kita kekalkan sampai sekarang. Dalam keadaan kita tambah baik perangai yang bukan-bukan kita tu. Sebab itu dalam rumah tangga, bukan saja kita sukakan dia punya baik dia. Bukan saja saya ni kena suka pemurah suami saya. Bukan saja saya kena jatuh cinta pada baiknya suami saya, baiknya hati dia. Saya juga kena terima kalau tiba-tiba dia rebel. Tiba-tiba dia buat muka garang dia. Tiba-tiba dia tak layan kita. Tiba-tiba dia fokus pada kerja. Tiba-tiba dia tak nak berborak dengan kita sebab kerja berlambat. Tiba-tiba dia pentingkan orang lain daripada kita. Bukan pentingkan orang lain macam mana. Yalah, pentingkan kelas, pentingkan student, pentingkan team. Kadang-kadang banyak, bukan sikit saya kena reject. Saya punya permintaan kena reject. Sebab suami saya ada tanggungjawab lain. Tapi, tuan-puan, kita kena fikir tau. Macam saya pernah dengar lah ada seorang isteri kata asyik kerja je, balik malam. Masa tu saya pun, ya Allah, kesian kau kan kena tinggal balik malam-malam, apalah kerja macam tu. Tapi tuan-puan, rupa-rupanya bila kita makin matang kan. Kita duk fikir apa, ya Allah, untunglah dia dapat suami yang rajin kerja. Untunglah aku ni dapat suami yang bekerja, yang berfikir untuk bekerja. Bukan berfikir yang bukan-bukan. Sebab saya tengok, even suami saya selalu cakap. Dia cakap macam ni tau, nak tahu tak? Korang share lah dulu. Korang dah tekan share ke belum? Suami saya selalu cakap dengan saya, B tahu tak? Manusia ni B. Dia kata senang cakap lelaki lah sebenarnya. Dia lelaki kan? Lelaki ni B. Kalau kurang buat kerja, dia akan ingat perempuan. Dia akan ingat perkara yang bukan-bukan. So saya kata, yelah saya nak nafikan macam mana? Suami saya lelaki kot. Kan apa yang dia cakap tu dia tahulah sebab naluri lelaki, emosi lelaki. So kadang-kadang juga saya gurau dengan dia. Lepas ni nak beli kereta apa pula. Tapi dia tahu saya gurau kan. Dan dia kata lah, okey lah B, abang suka kereta. Kita faham lah. Kita faham sebab lelaki ni memang ujian dia kepada wanita. Sebab itu, kita adalah wanita tuan-puan. Kita kena kaji juga kenapa seorang lelaki tu jatuh hati kepada seorang wanita. Adakah kerana wanita tu sifat dia lemah lembut? Dalam keadaan wanita tu seorang yang penyayang. Wanita tu walaupun dia tegas dan kasar serta garang. Aku tambah package terus. Tegas, kasar, garang. Dia juga seorang yang lemah lembut. Dia juga menyantuni orang. Dia menjaga anak dengan baik. Kan? Dia berkorban. Itu dah sikap-sikap wanita. Apa ya dia pepatah tu? Tangan yang menghayun buaian bakal boleh menggoncang dunia. Betul tak? So kenapa tu? Kenapa ada pepatah macam tu? Sebab wanita ni dia punya luaran nampak lemah lembut. Tetapi dalaman dia kuat. Allah bagi kekuatan melalui emosi dia. Allah bagi hati dia cekal, tabah. Sebab itu kalau kita tengok ibu-ibu kita zaman dulu mana nak pergi sawahnya. Macam mak saya mana nak pergi warung. Mana nak jaga anak. Alhamdulillah. Sorry korang. Aku masuk angin. Aku tak makan lagi. Saya ingat nak makan lepas ni. Nantilah tunggu sekejap lagi. Saya harap meeting suami saya habis awal sikit. Bolehlah sarap dengan saya. Nak manja menyampah kan. Wanita. So wanita sepatutnya begitu. Kita ada bahasa yang lemah lembut. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar tu. Yang bahasa tak pelik-pelik lah maksud pun kita tak faham. Tapi hati kita kental. Kita jangan nak manja sangat. Kita manja ada tempat dia lah. Sometimes kita boleh manja. Tapi kebanyakan masa kita kena matang. Macam saya jadi diri saya gelak-gelak, saya sangat suka ketawa, saya sangat suka macam, entah saya jenis mudah terhibur, saya jenis ceria. Macam tuan-puan tengok saya, itulah saya jenis mudah ceria dan mudah menceriakan diri sendiri. So saya kira perangai-perangai macam tu yang suami saya terpikat dengan saya. Dan satu lagi yang saya perasan, contoh macam saya ni kan, dia nampak saya dah jaga makan, dia nampak saya dah nak pergi bersenam semua kan. Dia sukalah, dia selalu cakap, bagus B, dah makin kurus lah B. Padahal aku baru turun 2 gram kan.
Tapi dia punya kata-kata tu buat saya macam, yes, kurus lagi. So, suami ni kalau nak suruh isteri kurus, kenalah puji selalu. Nak puji dia, bagi dia kembang sikit. Perempuan ni kalau dapat pujian, bukan daripada orang lain tau. Perempuan ni kalau dapat pujian daripada suami, dia punya kembang tu semacam tau. Dia punya semangat tu. Contoh semangat nak kurus makin tinggi, semangat nak pergi bersukan, semangat nak jaga makan. Macam tu. Saya share lah untuk perempuan dan lelaki kan. Wanita itu lemah tapi ibu tu sangat kuat. Betul? Sebab kita adalah ibu dan isteri. Kita juga, saya juga adalah director. Saya kena duduk di sebelah suami saya. Saya kena sama-sama bangunkan company. Saya ada part saya, suami saya ada part dia. Dan sebenarnya saya tengok suami saya tak boleh gerak seorang-seorang. Sebab lelaki ni dia memikir benda besar. Lelaki ni dia berpandangan jauh. Sesuai dengan kebijaksanaan dia melebihi kita perempuan. Saya tak cakap lah kita ni tak bijak. Kita bijak tuan-puan. Tetapi Islam sendiri dah cakap. Lelaki itu lebih daripada perempuan atas 2 perkara. 1 agama, 2 akal. Kan? Nanti carilah sendiri benda tu. So, kita terima je lah benda tu. Tak payahlah kita nak macam, oh aku dominan. Boleh nak dominan. Tapi sampai bila tuan-puan? Sampai bila kan kadang-kadang saya nampak ada wanita-wanita yang dia nak nampak dominan berbanding suami dia. Kalau tanya saya sendiri, dominan atau tidak itu, saya tidak pernah terfikir. Nak dominan ke, tak dominan ke, apa kebaikan dominan, saya tak pernah terfikir. Saya jadi diri saya. Kadang-kadang saya minta dekat suami dapat. Kadang-kadang saya minta dekat suami tak dapat. So, kita relax lah. Tak payahlah kita nak, suami aku ni asyik dengar cakap dia je. Asyik nak dengar cakap dia je. Tak apalah tuan-puan. Kalau dah cakap dia tu lebih bagus. Kalau lah idea dia tu lebih baik. Kita dengar je lah cakap dia. Sebab namanya pun rumah tangga tuan-puan. Itulah yang saya kira kadang-kadang suami saya selalu sangat. Satu ni saya bukan nak puji. Saya tak ada niat pun nak puji diri saya. Saya hanya nak share apa yang suami saya selalu cakap saya. Selalu puji saya. So saya kira saya kena tajamkan benda tu. Suami saya sangat selalu puji saya seorang yang bijak. Memang dari dulu sebelum dia kahwin dengan saya pun, dia kata dia pilih saya sebagai isteri sebab saya ni orang yang penyayang dan bijak. So sampai sekarang pun suami saya itulah yang dia selalu puji. Terima kasih Bi. Perempuan ada 9 nafsu, Cik Muhammad. Ya, saya tahu. Nafsu shopping, nafsu jalan, nafsu itu, nafsu ini, nafsu tudung, nafsu makeup, macam-macam kan. Lelaki ada 1, Cik Muhammad. Ya, jaga elok. Cik Muhammad nak gurau, aku pun gurau sekali. Okay. Dah lupa dah Cik Muhammad saya cakap apa ni. Allahu Akbar, subhanallah. So, suami kita nak tengok kita ni orang yang bijak. Suami saya saya tahulah, okey, ada suami yang tak nak pun nampak bini dia bijak dari dia. Ada je suami macam tu. Tetapi saya kira suami-suami zaman sekarang ni, suami yang dah pergi universiti, suami yang dah bekerja, dah lebih matang, lebih bijak. Even dia orang pun adalah lelaki-lelaki yang lebih bijak. Lelaki-lelaki zaman sekarang. Of course, lelaki yang bijak akan mencari wanita yang bijak. Dominan tu apa, Maya? Oh, dominan tu adalah contoh kalau kita tengok, isteri dengan suami, isteri tu yang buat banyak keputusan. Suami dia jenis follow. Memang dia sebenarnya bukannya salah tau. Saya nak cakap, dominan ni bukannya salah. Siapa dominan bukan kesalahan. Ia bergantung kepada rumah tangga itu sendiri. Ia bergantung kepada pasangan tu sendiri. Ada pasangan yang memang dia dah deal siap-siap. Abang ikut je apa cakap sayang. Abang rasa abang tak berapa nak bijak. Dia ada macam tu memang wujud. So, kita kena respect. Kita kena hormat rumah tangga orang lain. Kita jangan jadikan rumah tangga orang lain tu sebagai bawangan kita. Kita bawang orang akan bawang kita balik. Dominan tu maksudnya berkuasa. Yes, isteri dia nampak lebih berkuasa dan memang dia pun lebih berkuasa dari suami. Suami dia akan follow je, dia nak beli apa, dia nak buat apa. Even kalau kita tanya pun, apakah cita-cita you seorang suami? Contoh, dia akan jawab apa? Apa yang isteri saya bahagia, saya akan bahagia. Apa yang isteri saya nak, itulah dia cita-cita saya. Ada tuan-puan? So, salah ke mereka? Tak salah. Selagi mereka membina rumah tangga bahagia, selagi saya tengok anak-anak mereka bahagia, itu pilihan masing-masing. So, kita siapa yang nak menentukan rumah tangga tu betul atau salah. So, why not? Apa yang saya cakap pagi ni, kita fikirkan rumah tangga kita sendiri saja. Sebab banyak lagi dalam rumah tangga kita yang kita kena betulkan tuan-puan. Sometimes kita tengok macam semua dah okey. Tak.
Bila Allah bagi semua okey itulah kita makin kena lagi usaha. Sebagai tanda kita bersyukur. Kita jangan ambil kesempatan suami saya baik, suami saya dengar cakap saya. Aku tak payah buat apa-apa. Bukan macam tu. Semakin suami kita hargai kita, semakin suami kita puji kita, semakinlah kita kena berusaha lagi untuk tajamkan lagi. Contoh kalau suami saya kata saya penyayang. Saya lagi jadi orang yang penyayang pada semua orang. Dan saya perasan suami saya sangat suka kalau saya ingatkan dia tentang emak. Beliau ada emak seorang je kan. Maksudnya arwah ayah dah tak ada. So ada emak sahaja. So saya selalu ingatkan dia. Memang saya dari dulu pun saya biasa. Mak saya pun ajar. Even masa saya kahwin, mak saya ajar apa tahu. So mak-mak yang anak dia nak kahwin, yang mungkin Allah bagi dengar pagi ni kan. Ingatkanlah anak perempuan kita supaya mendahulukan suami, mendahulukan keluarga mertua. Tu mak saya punya pesan. Apa-apa lebihkan sana dulu. Apa-apa bagi suami kita redha pada kita. Apa-apa sebab tanggungjawab lelaki pada mak dia berat. Tak kira lah siapa-siapa pun, suami kita ke, adik-beradik lelaki kita ke, tanggungjawab diorang pada emak kandung berat. Kalau betul lah, saya cakap juga, kalau semua anak perempuan macam mana? Itulah saya kata, Allah Ta'ala dah susun elok. Bukan saja bila suami kita dah ambil kita, jadi isteri dia. So, tanggungjawab suami kita tu ada pada ibu bapa kita juga. Bukan pada ibu bapa dia sahaja, semata-mata. Suami yang soleh, yang beriman, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang betul-betul mendapat hidayah dari Allah, dia akan menjaga kebajikan kedua orang tua mertua dia. Sebab dia tahu dia dah ambil anak perempuan tu daripada keluarga tu, daripada mak bapak mertua dia. Dia dah ambil jadi isteri dia. Dan isteri dia dah berbakti kepada dia. Dah menjaga makan minum dia sebagainya. Melayani dan sebagainya. Melahirkan anak. Bla 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 bla. Banyak tugas isteri kan. So apa yang suami kena buat sebagai tanda menghargai. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Menghormati, melayani, meneladani. Kalau ada duit belanja lebih, bagi duit belanja kepada mak ayah mertua ni. Kalau ajak jalan sama-sama. Kejap keluarga sini, kejap keluarga sana. Kami buat macam tu. Kami selalu kalau pergi mana-mana, kami dah plan. Yang ini dah bawa family belah saya. Nanti lagi seminggu ke lagi sebulan macam tu, bawa family belah sana pula. So nanti gila-gila macam tu. Sebab lagi-lagi kita ni tak sempat tuan-puan. Kita ni bisnes masing-masing kan. Tetapi insya-Allah Allah tetap akan adakan masa jika kita meminta masa tu. Jika kita buat pilihan yang kita nak bahagiakan orang tua kita sama-sama. Macam tahun ni, seingat saya suami saya baru cakap niat dia lah. Dia nak cakap nak bawa mak pergi umrah, mak dia. Mak 2 tahun lepas dah pergi haji dengan dia. Dan tahun ni dia nak bawa pergi umrah. So dia minta izin saya sebagai bukan. Padahal tak pernah minta izin pun. Tapi sebab dia menghargai kita dan dia menghormati kita sebagai isteri, dia cakap lah boleh tak bawa mak abang? Saya kata boleh. Dia kata nak bawa sekali anak perempuan kan. Okey, ikut je. Pada saya macam ni lah tuan-puan. Apa yang kita kena fikir? Kalau pergi umrah tu adalah suatu ibadah, kita dapat umrah yang orang kata apa? Umrah makbul panggil. Umrah makbul. Kalau haji mabrur kan. Kalau dengan membawa orang tua bersama. Kan. Ada lagi bertambah kita punya pahala ibadah. Lagi Allah terima. Lagi naik darjat kita, makam kita. Why not? Kita bawa sajalah. Kan walaupun suami saya nak bawa berapa kali kan. Bawa. Ikat-ikat iakan saja. Itu dah suami kita rasa bahagia. Dia punya insting tu pun Allah yang bagi. Wah, Najib bawa mak pergi umrah kali ni. Kan? Kita sebagai isteri nak melarang buat apa tuan-puan? Itu pun duit dia, bukan duit kita. Dan kita bagi-bagilah. Sebab tahun depan memang niatnya saya nak bawa kedua orang tua saya pula mengerjakan haji. InsyaAllah dengan izin Allah. Kita tengoklah macam mana. Saya pun tak sure. Tapi itulah niat dia. Kami dah daftar dah pun untuk haji tahun depan. So insyaAllah ada rezeki jika panjang umur saya, panjang umur mak dengan abah saya, dapatlah saya dan suami saya bawa orang tua saya menunaikan haji. Doakan tuan-puan, sebab saya tak risaukan saya. Saya risaukan mak abah saya. Mak abah saya asyik sebut nak pergi haji. Dia takut umur dia kan. Semua orang tua biasalah. Dulu mak mentua saya pun macam tu. Risau dia tak pergi haji lagi. So saya selalu dengar mak mentua saya cakap pasal haji tu. Saya cakap suami saya pergilah bawa mak dulu. Saya tak apa, saya okey saja. Saya pun insya-Allah lah, moga-moga kita ni panjang umur. Kalau ikutkan umur, insya-Allah kan. So ada rezeki saya adalah.
Kalau Allah panggil nanti sampailah saya menunaikan haji. Kalau Allah belum panggil, kita sabarlah banyak-banyak. Mudah-mudahan haji-haji yang dibuat oleh orang tua kita, yang dibuat oleh suami kita, dapatlah ke kita sikit. Kan? Semuanya dengan izin Allah. Allah nak bagi pahala seberapa banyak pun kita bukan tahu pun tuan-puan. Yang kita tahu, kita buat baik kat dunia, kita pun tak tahulah Allah terima yang mana satu baik kita. Kita doa, Allah terima amalan. Dan kita kalau sekali buat baik, jangan belagak sangat. Jangan rasa kita dah buat baik. Kalau kita dah sedekah, jangan rasa kita dah banyak sedekah. Kalau kita dah, contoh tuan-puan tengok saya mungkin selalu senyum. Jangan perasan sangatlah muka tu comel, selalu senyum kan? Bukan. Kita bila kita buat baik tu kerana Allah suruh kita buat baik. Allah suruh kita manis muka. Allah yang suruh kita menyantuni orang. Allah suruh. Allah yang suruh kita jadikan buat perangai elok-elok sikit depan suami. Biar suami sayang. Allah suruh tuan-puan. Habis kalau kita tak buat macam tu, kita buat perangai tak semenggah kita, semua orang ada perangai tak semenggah. Ada je nak cakap saya baik-baik saja, tipulah, tolonglah. Tolong jangan jadi hipokrit. Setiap orang ada perangai tak semenggah dia. Tapi janganlah duk ikutkan sangat perangai tak semenggah kita tu. Kan? Kalau kita nak suami kita sayang hari ni, sayang besok, sayang lusa, sayang sampai bila-bila. Kita kena buat perangai yang elok-elok, yang orang kata bijak sikit. Jadi isteri tu biar nampak ataupun biar jadi isteri yang bijak. Jadi isteri tu biar jadi isteri yang memahami. Jadi isteri yang matang. Jadi isteri tu biar jadi isteri yang kuat. Jadi isteri tu biar jatuh bangun suami, saya selalu sebut macam ni, bang. Abang jangan risau, kita dulu dah pernah susah. Sekarang ni Allah bagi senang. So akan datang kalau abang, dulu pernah suami saya risau sangat masa tu bisnes baru nak naik kan. Masa tu bisnes untung pun tak banyak lagi kan. Lepas tu banyak perbelanjaan, nak kena buat marketing dan sebagainya. So saya nampak risau, suami saya hari-hari nampak risau. So apa saya buat masa tu tahu? Saya cakap, bang, abang jangan risaukan saya. Saya tahu dia risaukan saya dan anak-anak. Dia risaukan kehidupan kami kalau apa-apa jadi pada dia ataupun perniagaan dia. Tapi saya cakap dia macam ni, bang, abang jangan risaukan saya dan anak-anak. Kita dulu dah pernah susah. So kalau Allah nak bagi kita senang, makin senang, kita nikmati, kita syukuri. Kalau Allah nak uji kita sebaliknya, kita kena sama-sama tempuh. Saya akan bersama dengan abang, tak kira lah abang di kedudukan mana pun. Selagi Allah izinkan saya hidup, selagi Allah izinkan saya jadi isteri abang, selagi Allah izinkan rumah tangga kita ni kekal, saya akan tetap bersama abang susah dan senang. So saya yakin sedikit sebanyak kata-kata kita ni sebagai seorang isteri kepada suami kita, sedikit sebanyak tenangkan hati dia. Sedikit sebanyak dia rasa, oh dia ada orang yang dia boleh berharap. Oh dia ada orang yang dia rasa akan terima dia susah atau senang. Banyak duit ke tak ada duit ke. Yang dia biar suami kita ni tahu kita ni bukan kisahkan sangat. Bukan kita sayang dia sebab harta. Bukan kita sayang dia sebab dia handsome. Bukan kita sayang dia sebab bla-bla lah, apa-apa sebab lah. Kita tunjukkan pada suami kita, kita sayang dia kerana Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah. Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Allah ni segala-galanya. So, kita kena, of course lah Allah sangat suka orang yang mengasihi, menyayangi orang lain kerananya. Termasuklah pasangan kita. Kalau kita selalu ingatkan diri kita yang aku sayang dia kerana Allah. So, apa-apa baik buruk dia kita boleh terima tuan-puan. Apa-apa salah yang dia buat kita boleh maafkan. Kita mudah maafkan. Sebab apa-apa yang berlaku pada dia, contohlah dia sakitkan hati kita. Contoh suami saya sakitkan hati saya. Saya akan fikir apa tahu? Oh, Allah nak uji saya ni. Saya ni mudah maafkan suami tak? Oh, Allah nak uji saya agaknya. Sebelumnya agaknya saya pernah buat perangai macam ni pada suami. Tapi saya tak perasan. Sakitnya bila kita buat pada suami. Sakitnya hati suami waktu tu. So, kemudian Allah nak ajar. Kalau buat macam ni, hati kita sakit. Sama juga macam suami. So, kita jangan buat. Supaya Allah nak ajar kita, jangan buat. Allah nak bagi kita lagi kuat. Macam-macam tuan-puan. Kalau kita apa-apa yang kita nampak, bukan suami je. Kita nampak perangai anak-anak kita. Kita jangan hukum anak-anak kita tu. Kita jangan cakap anak-anak kita ni macam tu, macam ni. Apalah anak-anak aku ni, kenapalah aku tak dapat anak yang gitu gini. Bukan. Apa sahaja ujian orang-orang keliling kita adalah sebenarnya ujian untuk kita. Adalah kita kena ingat setiap ujian tu datang daripada Allah. Allah juga yang menarik ujian tu kembali. Tapi apa yang Allah nak tengok kita? Cara kita.
Adakah kita ni hamba dia yang beriman ke? Adakah kita ni hamba dia yang ingat dia ke? Yang pentingkan dia ke? Adakah kita ni hamba dia yang bertakwa ke? Takut kepada Allah ke? Kan? Allah sebenarnya banyak benda yang berlaku keliling kita. Sebab yang berlaku tu keliling kita. Bukan keliling orang lain. Kalau keliling orang lain, tu maksudnya Allah nak uji orang tu. So Allah, apa yang berlaku sekarang, tak kisah daripada suami ke, daripada mak bapak kita ke, daripada mak ayah mertua kita ke, daripada adik-beradik, ipar dua, anak saudara, semua tu. Tim. Yang penting keliling kita. So means apa tuan-puan? Allah nak uji kita. So kita kena sedar, sentiasa ingatkan diri kita, Iza, Allah tengah uji engkau. Walaupun buruk dia nampak macam orang lain yang buat, tapi Allah tengah uji engkau. Saya sangat suka mengambil iktibar. Nanti one day saya share lah betul-betul cerita tu. Yang kisah Saidina Abu Bakar tu. Yang kisah Aisyah difitnah oleh pembantu. Saidina Abu Bakar merangkap saudara jauh juga. Yang Saidina Abu Bakar selalu bagi sedekah. Memang non-stop bagi sedekah. Saidina Abu Bakar kan kaya raya kan. So bila berlaku fitnah macam tu, Allah dah bagi tahu siapa yang fitnah semua. Saidina Abu Bakar marah dan tak nak sedekah lagi. Tapi turun wahyu, satu lagi wahyu, bagi tahu Saidina Abu Bakar kena teruskan sedekah tu. Itulah maksud dia sebelum wahyu tu turun. Maksudnya Allah kata kalau nak Allah sayang, tak nak Allah murka, teruskan memberi. Jangan memberi sebab kita marah. Maksudnya jangan putuskan sesuatu ataupun jangan buat keputusan ketika kita marah. Kita kena, sebab yang kita beri tu, tuan-puan, sebab Allah. Kerana Allah, bukan kerana manusia tu. Macam contoh kita bagi kasih sayang kepada suami dan anak-anak kita, bukan sebab suami dan anak-anak kita. Tetapi sebab Allah suruh. Allah kata tanggungjawab seorang wanita dalam rumah tangga menyayangi suami dan anak-anak. Memberi sepenuh kasih sayang. Memberi pengorbanan, berkorban demi keluarga. Sebab dunia ni memang tempat berkorban, tempat berjuang. Kan tuan-puan? Tuan-puan okey tak? Saya dah nak habis. Bukan dah nak habis dah habis masa. Okey, jaga diri. Sorry, saya ambil masa korang. Jangan lupa siapa yang masih belum kenal Momentum, siapa nak kenal Momentum, apa program kita buat, pergilah ke Telegram Najib Sadok dan boleh komen kat sini. Ada link-link nanti yang saya punya team akan share. Dan kalau tanya pasal RPM, lama lagi. Kelas yang terdekat ni adalah ARB. Advanced Rocket Business. So boleh tahu lebih lanjut, nak Google ke, nak tengok website kita ke, boleh lah. Okey tuan-puan, jaga diri semua. Amin. Terima kasih banyak Nur Azira bagi saya semangat. Kata-kata macam ni saya semangat. Banyak perkongsian yang baik melalui saya dengan izin Allah. Dengan izin Allah, Allah izinkan. Semoga Puan Azira lebih berubah kepada lebih baik. Amin. Amin tak. Tuan-puan, zaman sekarang ni saya share sikit lah. Kalau tuan-puan boleh bercakap, boleh menyampaikan ilmu yang ringkas-ringkas, buatlah live. Share lah dengan siapa-siapa yang keliling tuan-puan, yang kawan-kawan FB tuan-puan. Buatlah page. Kalau tuan-puan ada ilmu tu, walaupun ilmu tu sikit. Saya dulu orang yang tak nak buat live sebab saya rasa macam saya tak ada apa nak share tuan-puan. Saya share sikit lain, saya rasa macam saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang isteri, seorang suri rumah, bekas guru. Saya hanyalah yang melakar kejayaan itu adalah suami saya. Saya berfikir begitu. Rupa-rupanya saya silap. Even suami saya pun banyak kali encourage saya, buatlah live. Banyak benda you boleh share. Tapi saya still tak percaya pada diri saya. Sampai suatu hari saya terpaksa dan dipaksa oleh suami. Dan betul lah orang kata, kalau benda baik ni kita paksa tak kisah. Bagus bila kita paksa benda-benda baik. Even anak-anak kita ke, tim kita ke, tak kisah. Yang penting, bila kita paksa benda baik, akan jadi dapat hasil yang baik. So, bila saya dah mula share, saya rasa macam, saya tengok ramai yang WhatsApp PM saya cakap terima kasih. Saya dah banyak ambil pelajaran. Even ada yang jumpa saya cakap terima kasih banyak selalu dengan live. Saya rasa macam saya makin baik hubungan dengan suami. Saya kata Masya Allah. Saya kata Masya Allah, semua dengan izin Allah. Kenapa tuan-puan? Saya bagi satu rahsia. Setiap kali saya nak bagi tahu, saya nak share dengan tuan-puan, saya akan cakap dengan Allah, Ya Allah, kau bagilah aku bercakap yang baik-baik. Kau janganlah bagi aku sakitkan hati orang. Kau bagilah aku cakap benda-benda yang engkau suka. Kau bagilah aku cakap benda-benda yang boleh mendekatkan manusia kepada engkau, Ya Allah. Semua minta dengan Allah. Nak cakap apa, cakap. Minta dengan Allah. Okey tuan-puan, itu saja. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.